Kita bersama dengan Ustazah Asni Abu Mansur sekarang ni yang berada di rumah sambil video call dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haziq, apa khabar? Baik, Ustazah. Lama tak jumpa Ustazah. Itulah lama tak kenakan Haziq ni. Allah. Ustazah, salam perkenalan. Saya Muaz. Mentang-mentanglah dah kawan lama dengan Haziq. Saya sebagai yang paling junior kat sini, Ustazah. Ya, Muaz, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Ustazah, sebelum kita bertanya pasal silaturahim raya ni, Ustazah raya di mana? Saya raya di Bangi saja. Tak dapat balik kampung, tapi alhamdulillah mak saya dengan saya lah. Alhamdulillah. Kan sempatlah sebelum PKP mak Ustazah berada di rumah Ustazah. Memang di rumah lah, tak pergi mana-mana, tapi tak balik kampung rumah mak lah. Okey Ustazah. Tapi mak dengan saya. Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Kalau tadi kita dah bercerita pasal zakat. Okey. Tapi sekarang kita nak bercerita pasal Raya Aidilfitri. Mungkin kita semua memang tahu raya ni adalah untuk kita sambut hari kemenangan disebabkan kita berpuasa. Tapi raya tahun ni lain sikit. Sampai ada yang kata macam tak nak sambutlah raya tahun ni. Tak nak beli baju raya lah, tak nak beli kuih raya lah, nak duduk rumah je Ustazah. Jadi mungkin Ustazah boleh cerita maksud sebenar apa itu Raya Aidilfitri? Kenapa kita kena sambut Raya Aidilfitri Ustazah? Baik, kenapa kita kena sambut Raya Aidilfitri? Kerana itu satu sunnah daripada Rasulullah SAW. Sambut tu tidak berertinya kita kena ada kuih raya, tidak semestinya ada baju baru. Sambut itu adalah dengan rasa meraikan keseronokan, kerana Rasulullah SAW sendiri menzahirkan kegembiraan untuk meraikan Aidilfitri. Rasulullah memakai baju yang terbaik yang dia ada. Jadi sebab itu tak semestinya kita pakai baju baru. Jadi PKP ni mengajar kita tentang betul-betul nak macam mana ikut sunnah Rasulullah. Hari raya tu pakailah dan raikan dan cari baju yang terbaik yang kita ada. Katakan macam Haziq ada baju 8 almari, Muaz ada 5 almari. 8 almari baju banyak. Baju sponsor kopi tiam pun banyak kan yang dapat, contohlah kan. Jadi pakailah yang ada yang terbaik, tak perlulah beli yang baru, itu maksudnya. Jadi sampai cakap tak nak raikan tu, kita kena raikan kerana ikut sunnah Nabi SAW untuk rasa gembira. Sebab ada dua rasa yang sahabat-sahabat rasa. Pertama, kena raikan fitrah, kemenangan sebulan proses Ramadan ini untuk melahirkan kita jadi insan yang lebih baik, dan kita raikan. Jadi sahabat-sahabat dulu memang dia sedih dan menangis, dalam masa yang sama juga dia meraikan Aidilfitri. Ya, walaupun dalam keadaan sedih tapi mereka tetap meraikan sebab dah 30 hari berpuasa tu kan Ustazah kan? Betul, dah 30 hari kita dapat tunaikan perintah Allah. Allah kata you jangan puasa. Jangan makan, kena puasa, dan kita ikut perintah Allah. Sebulan kot manusia tahan makan, nafsu makan apa semua kerana meraikan perintah Allah. Jadi habis saja 30 Ramadan, raya. Betul. Maka raikanlah. Baik, Ustazah. Dan kalau kita lihat amalan kita di Malaysia ni memang menziarahi rumah ke rumah kalau tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikitlah, kadang-kadang kita ni ada kekeliruan. Betul ke waktu Hari Raya Aidilfitri ni wajib untuk kita menziarahi dari rumah ke rumah, Ustazah? Amalan menziarahi ni sebenarnya macam di negara-negara Arab, diorang tak sibuk macam kita pergi raya, Assalamualaikum, nak raya, nak duit raya. Arab tak ada macam tu. Diorang artinya hari raya ni mereka raikan start pada malam hari raya tu dengan bertakbir. Diorang tak tidur malam sebab takbir. Sepatutnya para ulama juga mengatakan kita raikan hari raya ni bermula pada malam. Malam ni sepatutnya kalau raya besok insya-Allah. Malam ni sepatutnya kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita berjaga kerana takbir. Bukan kerana sibuk untuk kemas-kemas rumah. Kemas rumah pun boleh sambil bertakbir kan. Tapi artinya malam hari raya itu pintu langit, pintu taubat, pintu keampunan sedang dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang tak rebut peluang ini. Kan ramai yang main bunga api, main mercun. Betul. Sebagaimana kita menanti Lailatul Qadar, dan begitulah sepatutnya malam hari raya ini kita meraikan dengan amalan bertakbir. Itulah kemenangan untuk kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kita menang untuk melawan nafsu, kita menang untuk meraihkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wow. Dan pagi raya tu ziarah menziarahi ini, tapi itu satu amalan yang bagus. Sangat baik meraihkan silaturahmi, meraihkan ukhuwah ya. Cuma dalam keadaan sekarang ni kita pandai-pandailah bawa diri, jangan sampai kata apa bila kerajaan dah perintahkan untuk kita tak boleh berkumpul lebih daripada 20 orang, kita raihkan pula perintah daripada pemerintah kita. Insya-Allah. Dan tahun ini ramai yang sedih juga tak dapat nak balik beraya dengan keluarga, Ustazah. Kan? Betul. Ada yang memang menangis-nangis. Tak pernah raya dekat KL. Tahun ni raya dekat KL. Ya, kan? Tak pernah berjauhan dengan keluarga. Tak dapat nak salam pagi raya. Tahun ni tak dapat nak salam. Ya. Tapi mungkin pernah tak perkara sebegini terjadi semasa zaman Rasulullah SAW, perayaan tu tak dapat nak bertemu dengan keluarga? Macam saya cakap tadi, mereka tidak meraihkan hari raya ni macam kita. Masak lemang, masak ketupat. Dia orang tak macam kita. Jadi artinya pagi raya tu, daripada start malam raya dia orang dah raihkan dengan takbir. Pagi raya berbondong-bondonglah mereka untuk pergi solat sunat Aidilfitri. Itu je lah. Ya? Cuma itu je. Cuma amalan ziarah menziarahi ni sebenarnya telah dihidupkan oleh bangsa Melayu. Tapi amalan ini sangat indah sebenarnya. Sangat-sangat indah. Dan sebenarnya Rasulullah memang sudah dakwah bahawa siapa di antara kamu hari ini yang ziarah orang sakit, Abu Bakar kata saya. Siapa di antara kamu hari ini yang pergi hantar jenazah ke kubur, Abu Bakar kata saya. Siapa di antara kamu dah sedekah hari ini, saya. Siapa di antara kamu dah ziarah saudara mara hari ini, saya. Maka Rasulullah cakap beritahu, bersaksilah bahawa siapa yang buat amalan-amalan ini akan masuk syurga. Jadi, bila kita ziarah menziarahi ini adalah satu amalan untuk merapatkan silaturahim dan dia tidak salah. Cuma salahnya dalam keadaan sekarang lah. Salahnya dalam keadaan sekarang. Okey, dah jadi kata tak memang boleh ziarah pergi. menziarahi ini kalau tak salah memang diraihkan oleh Rasulullah SAW. Okey. Baik. Tapi Ustazah ada sebut tadi pasal ziarah kubur. Selalunya Ustazah, raya ni memang pagi raya je menjadi kebiasaan kot rakyat Malaysia akan pergi menziarahi kubur-kubur insan tersayang yang telah pergi meninggalkan kita. Jadi untuk tahun ini mungkin telah pun dinasihatkan supaya kurangkan dan tak dibenarkan pun untuk sesetengah negeri kan. Ya. Jadi mungkin Ustazah nak bagi tahu, adakah untuk ziarah ni sebenarnya tidak wajib pun pagi raya, bila-bila sebenarnya boleh Ustazah? Bila-bila boleh. Cuma kadang-kadang kita ni terlalu mengadatkan pagi raya mesti pergi kubur. Sampai jumpa jodoh lah kat kubur tu. Sebab ramainya orang kat sana. Dah lawa-lawa pergi kubur pakai samping, pakai songkok tinggi. Jumpa jodoh lah kat kubur. Dah kahwin. Sampai dah kahwin. Jumpa jodoh di mana? Di tanah perkuburan. Kubur. Jadi sepatutnya kita ziarahlah yang hidup dulu. Yang hidup ada kan. Tapi tak salah ziarahlah kubur untuk apa kata ingatkan mati. Cuma dalam keadaan sekarang tak sesuai lah. Tapi jangan asal pagi raya je baru nak pergi kubur. Hari lain kita tak nak ziarah kubur arwah ayah, mak kan. Artinya sepatutnya sebagai anak kena selalulah pergi ziarah kalau ada peluang. Kalau boleh jangan tunggu ada peluang dan carilah peluang untuk ziarah mak ayah, arwah mak ayah kita. Ya, bukan pagi raya saja diwajibkan. Setahun ada, takkan bukan setahun. Pagi raya. Setiap setahun tu kan, lama tak tengok, tahun tu bila raya baru nak pergi tengok Betul. Sampai jam, jalan nak pergi kubur jam. Yes. Baik, jadi Ustazah mungkin di kesempatan ini juga ialah kita faham ibu dan juga ayah kita ni sangat rindu pada kita. Tapi ialah sebagai ibu juga Ustazah mungkin ada nasihat kepada ibu dan juga ayah kita yang paksa anak-anak ni, kalau kau tak balik mak tak tahu nak cakap apa. Dia bagi ayat dia sikit je. Kalau tak balik mak tak tahu nak buat apa. Tut. Tak apa dia cakap macam ni. Kalau kau tak balik kau anak derhaka. Oi, yang tu lagi sakit hati. Jadi macam mana Ustaz? Ustazah. Kita nak bagi tahu ibu dan ayah kita ni. Silakan. Betul. Dalam keadaan macam ni, mak ayah kena faham. Bukan anak tak nak balik, tapi tak boleh balik. Tapi ada mak ayah yang sangat faham sampai dia kata, siapa balik anak derhaka. Jangan bawa kuman untuk aku. Betul. Dah ada poster kat depan rumah. Betul. Jadi ada yang pasang banner kan, beritahu tiada ziarah menziarahi pada tahun ini kan. Jadi kita kena faham dalam keadaan ini mak ayah, anak-anak kita kadang-kadang dekat tapi tersekat. Kita kena faham sekarang ini Allah nak mengajar kita untuk doa mendoakan dari jauh.
dan belajarlah berpisah-pisah di dunia sebelum kita berpisah untuk selama-lamanya. Wow, Ustazah. Ini proses. Ini proses untuk kita belajar. Satu ayat yang sangat padat Ustazah bagi. Kan? Belajarlah untuk berpisah di dunia sebelum kita berpisah selamanya. Kan kalau kita berpisah kejap ni pun tak mampu untuk kita hadap Ustazah. Macam mana kita nak hadap dengan perpisahan yang selamanya tu ya. Banyak perkara yang dalam PKP ni Allah sedang mengajar kita. Dulu masa ada peluang untuk ziarah mak, ziarah ayah, kita tak rebut pun peluang tu. Bila dah tersekat baru terhegeh-hegeh nak pergi ziarah. Itu satu pengajaran untuk kita. Sebab itu rebutlah peluang 5 perkara sebelum 5 perkara. Betul. Waktu lapang sebelum tiba waktu sempit. Sekarang waktu sempit lah. Waktu sempit baru kita rasa, ya Allah, dulu aku ada banyak masa, tapi aku tak luang masa untuk ziarah, untuk khidmat mak dan ayah, untuk bawa dia pergi klinik, untuk gembirakan hati dia, untuk bawa dia pergi jalan. Sekarang bila dah tersekat, dah sempit, baru kita rasa, ya Allah, ruginya dulu aku tak ambil peluang ini. Betul. Itulah dia lirik lagu Demi Masa, Raihan. Betul. Kan, terutamanya anak lelaki, Haziq, Muaz ni. Ya, betul Ustazah. Ya, insyaAllah. InsyaAllah kita selalu pergi Syed. Selalu balik. Sebelum raya pun. Ustazah, mungkin Ustazah boleh ceritakan sikit apa hikmahnya beraya time PKPB ni kan. Mungkin selama ni macam Ustazah cakap tadi lah, selama ni tak pernah nak balik. Selama ni ada anak-anak tu yang tak pernah kisah pun nak balik time raya. Tapi bila raya tahun 2020 ni, masa ni lah aku kena balik raya tahun ni. Takut tak sempat jumpa mak. Jadilah. Tak pun balik rumah mak, balik air mak, lepas tu tengok handphone. All the way. Tak cakap dengan mak pun, Ustazah. Betul. Apa soalan dia? Hikmahnya beraya time PKPB ni. Okey, hikmahnya ialah kita belajar menahan rindu dan menggantikan rindu dengan doa. Betul. Hikmahnya ialah kita belajar berpisah-pisah sementara sebelum berpisah untuk selamanya. Hikmahnya ialah kita belajar mendoakan ketika ada sebelum tiada. Contoh, mak masih ada tapi tak boleh jumpa. Sekarang kita dah kena doa. Sebelum mak kita tak ada, masa mak ada dah bagi doa. Masa mak ada tapi jauh, kita bagi Fatihah. Ya Allah, Tuhanku, sihatkanlah ibuku, sihatkanlah ayahku yang jauh di kampung, ya Allah. Kita belajar mendoakan mereka ketika mereka masih ada. Kalau masih ada pun susah nak doa, macam mana nak doa masa tiada? Faham? Jadi masa inilah untuk kita mendoakan mereka dan kita ambil kesempatan untuk meminta maaf. Betul. Ambillah kesempatan untuk meminta maaf dalam keadaan kejauhan, kan? Macam jadi seorang denang perantau lah. Macam duduk kat Mesir, duduk kat London. Assalamualaikum mak, selamat hari raya mak. Ini buat video call tapi duduk Seremban, seorang duduk Kelumpur. Okey, Ustazah Hasni akan terus bersama dengan kita kejap lagi. Betul. Kan, akan terus lepak dekat rumah dengan kita. Sebab kita ada satu lagi topik yang kita nak bincang dengan Ustazah Hasni kejap lagi. Sebab Ustazah ni dia ada banyak kebolehannya. Salah satu kebolehan ini seni yang sangat menarik. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, kembali sebelah sini dalam Borak Kopitiam. India tengok belakang Ustazah.